Hi everyone, we meet again. So today we will continue with the next topic, the next chapter, chapter 2, differentiation. Cikgu harap semua pelajar telah bersedia untuk mempelajari topik ini. What will be learnt? Apa yang pelajar akan belajar dalam topik ini? Yang pertama, limit and its relation to differentiation. Okay, number 2, the first derivative. Number 3, the second derivative. Number 4, application of differentiation. First, let us look at this term, differentiation. Apa maksud differentiation? Ataupun dalam bahasa Melayu, pembezaan. Okay, differentiation means the change of variables. Perubahan pada pemboleh ubah. Okay, variables can be between two or more things or people. And also, in this topic, kita akan tengok how one variable changes with respect to another variables. Seterusnya, cikgu ingin tunjukkan satu contoh. Look at the diagram. Tengok gambar yang diberi. The diagram show a boy blowing up a balloon. Okay. Apa yang berlaku apabila budak lelaki tersebut meniup belon? Pada asalnya, belon itu kecil, kemudian menjadi besar. Kita boleh wakilkan belon tersebut dengan satu bentuk bulatan. Okay, kalau pelajar lihat di sini, ada bulatan kecil ataupun original dan mengembang menjadi new circle. Okay, pada bulatan ini kita akan dapat lihat satu radius. Okay, radius original di sini dan juga isi padu yang original, isi padu asal. Kemudian dia akan mengembang mendapat satu bulatan yang besar yang mempunyai radius ataupun isi padu yang berbeza dan juga saiznya pun semakin bertambah. Okey. Pada kes ini, pemboleh ubah yang kita nampak, variables yang kita nampak dalam darjah ini adalah isi padu, radius, jejari, radius dan juga volume, isi padu. Okey, jadi perubahan dalam radius, change in radius, kita boleh wakilkan dengan huruf D. D merujuk kepada change. Change in radius, dr. Dan juga change in volume, kita rujuk kepada dv. Okey, apa yang berlaku di sini? Perubahan radius itu berlaku daripada kecil daripada radius yang pendek kepada radius yang panjang, dan perubahan volume tu berlaku volume yang kecil, yang sedikit kepada volume yang semakin besar. Okey, jadi changes of variables here, apa yang berlaku di sini adalah change in volume with respect to radius. Jadi bila kita tengok change in volume, kita akan tulis dv, change in volume, in respect, with respect to, dv over dr. Okay, jadi perubahan pada volume in respect to perubahan pada radius. Seterusnya, cikgu nak pelajar lihat pada rajah yang diberi ini. Okay, pada graf ini adalah satu graf bentuk kuadratik. Okay, satu graf bentuk kuadratik iaitu y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tambah 3. Okay, pada graf ini kita akan dapat lihat beberapa plot ataupun titik, okay, yang menunjukkan koordinat titik pada graf tersebut. Okay, sekarang cuba lihat titik yang pertama dekat sini. Cikgu ambil titik yang maaf. Okey, sekejap ya. Okey. Titik yang pertama di sini. Okey. Kita tengok di sini nilai x di sini yang pertama adalah nilai dia negatif 2. Okey, apa berlaku di sini? Okey, kemudian nilai y
pada titik ini ialah 11. Seterusnya, titik yang kedua ke bawah ni cikgu ambil contoh ya. X sama dengan negatif 1. Y akan jadi 6. Seterusnya cikgu cuba ambil titik di sini pula. X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Apa yang kita perhatikan di sini, apabila kita ubah nilai-nilai X, nilai Y juga turut berubah. Okey, dalam kes ini, kita boleh nyatakan yang perubahan pada X akan mempengaruhi perubahan pada Y. Ataupun kita boleh sebut perubahan pada Y, dy in respect ataupun with respect to dx. dy in respect to with respect to dx. Okey, seterusnya cikgu akan perkenalkan tajuk yang pertama, limit and its relation to differentiation. First, what is limit? Apa itu limit? Dalam mathematics, limit is the value that a function or sequence approaches as the input or index approaches some value. Okay, if you look at from the graph before, as value of x approaches 1, okay, value of function above approaches 2. Okay, dekat sini. Okay, cuba tengok titik ini. As value of x kat bawah ni approaches 1, value of y approaches 2. Okay, kat sini kita akan nampak yang value of y ini bergantung pada perubahan dalam value of x. Okay, dan kemudian bila kita tengok ya, semakin bila banyak value dia menghampiri value-value x ni, bila dia semakin menghampiri ke arah 1, nombor 1 di sini, nombor 1. Okey, nombor 1 bila dia menghampiri di sini, apa berlaku? Value of y. Semua value of y semua bergerak ke arah ini. Okey, bergerak ke arah ini. Iaitu arah 2. Okey. Itu adalah limit. Cikgu tunjukkan contoh yang kedua. Value of limit of a function when its variable approaches 0. Okey, katakan cikgu ada satu lagi function iaitu fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x bahagi x. Okey, pada function ini, okey, katakan kita cari nilai x, semua value-value dia menghampiri 0. Value of x approaching 0. Okey, kamu akan nampak value of x approaching 0. Then what happen to the value of y? Value of y ada dia akan approaching 3. Okey. Okey. So limit ini boleh ditulis dalam bentuk ini. LIM kat bawah ni menunjukkan limit. Limit x tend to 0. Okey, arrow ni menunjukkan tend to ataupun approach. X tend to 0 fx. Fx ini adalah function yang kita lihat dalam rajah, iaitu x square plus 3x minus divide by x. Okey, kita tulis mula ya. Limit x tend to 0, x square plus 3x divide by x equal to 3. Okey, kita daripada formula, daripada formula ni kita tahu yang limits of x approaching 0 for this function akan dapat jawapan 3. Okay, so in general, when x approaches a, where x not equal to a, the limit for fx is L can be written as, okay, ini cara kita menulis sebenarnya, cara menulis limit. Okay, limit x approaching a, kat sini ya, x tend to a, bagi sesuatu function fx equal to L. L ni adalah value. Apabila x tu approaching some value, apa yang kita akan dapat value di belakang ni. Okey. Okey, dekat sini ada explanation ya. To find the limit value of a function fx,
we substitute x to equal to a directly into the function fx. Ada dua case di sini. Okay, kita substitute x tu dengan any value, any numbers. Let's say kita substitute the value of x dalam function tersebut and kita dapat value dia not equal to 0 divide by 0. Okay, maksudnya kat sini kita dapat value ada nombor yang real lah, nombor yang nyata. Okay, bila dapat nombor yang nyata, so kita boleh tulis sahaja the value of limit x approaching a fx can be obtained, that is limit x approaching a fx sama dengan fa. Okay, tapi macam mana pula dengan case bila kita gantikan value of a itu ke dalam equation, kita dapat 0 over 0. Macam mana case dia? Kalau kita teruskan menggantikan nilai a itu, okay, jawapan kita akan dapat 0. Jadi kita tak boleh nak calculate the limit. Okay, kita tak boleh nak calculate the limit. Okay, jadi kita ada dua cara kat sini. Untuk determine the limit, kita guna methods yang pertama, factorization. Yang kedua, rationalizing the numerator or denominator of the function. Okay, cikgu akan tunjukkan contoh supaya kamu lebih jelas. Okay, tengok sini ya. Determine the limit value for each of the following function. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay, limit x tend to 4, 3 minus 4x. Sorry, 3 minus square root of x divide by x plus 2. Okay, kat sini kita boleh guna direct substitution. Okay, kita hanya gantikan kat sini. Okay, sama dengan. Okay, kita gantikan sahaja 3 tolak x ni gantikan dengan value yang diberi. Okay, square root of 4 divide by x dia adalah 4 plus 2. Okay, kat sini kita selesaikan. Okay, kat atas ni kita dapat 3 minus 2 divide by kat bawah ni 6. Okay, ataupun jawapan kita dapat adalah 1 over 6. Okay, maksudnya kat sini limit x approaching 4 for this function akan dapat 1 over 6. Okay, cuba tengok soalan yang kedua, B. Let's say cikgu gantikan 1 dalam function ini. Katakan cikgu gantikan 1 di sini, 1 di bawah. Jadi kamu akan dapat situation di mana jawapan dia kamu akan dapat 0 over 0. So kita tak dapat selesaikan soalan ini sebab dia dalam bentuk indeterminate form. Indeterminate form. Kita tak dapat cari. So kita kena guna sama ada method factorization ataupun kita eliminate common factor tersebut. Okey, jadi caranya apa yang kita boleh buat dekat sini? Okey, kita cuba factorize dulu. Okey, x tend to 1. Okey, kat atas ni kita cuba factorize. Okey, x square minus 1. Kat sini kita boleh guna x plus 1. Satu lagi x minus 1. Okey, dekat bawah kita ada x minus 1. Okey, apa yang berlaku di sini? Kita boleh factorize, kemudian kita eliminate the common factor. Kat mana common factor dia? Okey, kita boleh eliminate kat sini. Okey. Kita boleh eliminate yang ni dan ini. Jadi apa yang tinggal sekarang? Kita ada limit x tend to 1, x plus 1. So kita hanya gantikanlah x dengan value of 1 plus 1 equal to 2. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya, C. Okey, dalam kes ini juga apabila kita gantikan 0 dekat dalam equation ini, kita akan dapat nilai dia indeterminate form. Okey, 0 divide by 0. So kita tak dapat solve. So apa yang kita buat kat sini? Okey, kita akan multiply the numerator with its conjugate. I'm sure you have learned about this before. Okey, sebab kita cuba ya. Limit x tend to 0. Okey, yang dekat atas ni kita ada x plus 1 square root minus 1. Okey, kat bawah ni kita ada x. Okey, apa yang kita buat kat sini? Kita cuba darabkan dengan conjugate dia. Apa conjugate bagi numerator itu? Conjugate dia adalah x plus 1 plus 1. Okay,
kat sini cikgu tutup sikit. Okey, kat bawah pun sama ya. X plus 1 plus 1. Okey, apa rasional kita multiply dengan conjugate ni? Okey. Sebab sama macam kes yang B tadi. Okey, sama macam kes yang B tadi, yang mana kita ada A minus B multiply A plus B, kita akan dapat A square minus B square. Cuba kamu tengok ni kat sini. Okey, so kita akan dapat limit X tend to 0. Okey, yang ke atas ni sepatutnya dia dapat A square kan, tapi sebab dia square root, kamu akan dapat X plus 1 sajalah. Sebab kalau square root, I square lagi, I akan dapat X plus 1. Okey, yang kat belakang ni akan jadi minus 1. Okey, yang kat bawah ni, okey, X kat dalam kurungan X plus 1. Okey, plus 1. Okey, hujung ni ada plus 1. Okey, so dekat sini kita boleh eliminate the common factor. Okey, cuba eliminate the common factor. Yang mana satu kamu nak eliminate? Okey. So dekat sini yang kita boleh eliminate adalah dia punya nilai. Okey, kat atas ni kita solve dulu kita solve dulu sebelum kita eliminate. Limit X tend to 0. Okey, kat atas ni bila you solve you akan dapat X lah. Bawah dia you akan dapat X juga yang tadi tu. X plus 1 square root plus 1. Okey, kat sini cikgu kita boleh eliminate lah sebab dia sama. Okey, sekarang kita dah dapat kat sini limit X tend to 0. Kita dapat bentuk dia macam ni. Okey, X plus 1 square root plus 1. So, okey, cikgu sambung sini ya. Muat tak muat pula. Okey, kat sini kita sambung lagi. Okey, kita gantikan sahaja nilai. Okey, X with 0 kita akan dapat 1 divide by, okey, kat dalam ni 0 plus 1 lah. Okey, plus 1. So, kat sini you akan dapat 1 over, okey, dalam ni 1, kat luar dia plus 1 which is 1 over 2. Okey. So, kita boleh selesaikan dia punya limit ini. Okey, itu sahaja untuk penerangan bagi limit dan juga introduction to differentiation. Cikgu harap penerangan ini jelas untuk kamu. Okey, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam subtopik seterusnya. Okey, bye.